الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah Majlis Mujahidin. Syukur kepada Allah Ta'ala dapat kita sama-sama berkumpul di rumah Allah Ta'ala setelah kita bersolat, berzikir, berdoa kepada Allah. Dan kini kita akan sambung balik pengajian ilmu fardu ain yang wajib ke atas kita bagi setiap mukallaf, iaitu pengajian tauhid akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mana kita menggunakan kitab pelajaran tauhid yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Berkata pengarang, kita berhenti pada muka surat tuan-tuan, muka surat yang huraian sifat wujud itu, huraian sifat wujud. Kita dah bahas pada perengan yang pertama, sifat wajib yang pertama bagi Allah Ta'ala ialah wujud, artinya ada. Kita wajib percaya bahawa Allah itu ada, tiada syak dan ragu-ragu lagi padanya. Bila sebut wajib, makna wajib pada akal, yakni akal yang waras tidak boleh menerima akan ketiadaannya. Dan bila sebut kita wajib, makna wajib pada syarak, makna kita sebagai mukallaf wajib mempercayai, mengetahui dan beriktikad, yakni berpegangan di dalam hati bahawa Allah itu ada, yakni yang wajibul wujud, yang wajib wujud, ataupun wujud yang zati, ataupun wujud yang hakiki. Tiada syak, maknanya syak ni bawah daripada 50, ragu-ragu bawah daripada 50, yakni waham. Wan pun tak boleh bawah 100%, dan atas 50% kena yakin 100%. Kita tengok dalam kitab kita disebut dalil akalnya. Bila sebut dalil akalnya, makna dalil ulama bagi makna iaitu sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Makna dalil. Akal secara ringkas bererti sesuatu yang Allah Ta'ala kurniakan yang dapat beza antara yang baik dengan yang buruk. Jadi akal kita yang waras ini, yang sihat, pasti meyakini Allah Ta'ala itu ada. Antara lain, tengok disebut oleh pengarang kita, dalil akalnya ialah adanya alam ini dengan segala isinya. Kerana adalah mustahil segala yang ada ini berlaku dengan cara kebetulan atau tiada yang menjadikannya. Tak mungkin jadi secara kebetulan
Tiba-tiba ada. Tak mungkin, tidak ada, tidak munasib, tidak munasabah. Kerana semua makhluk, apa makna makhluk? Ingat, sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Alam ini, ma makna alam? Al-alam bermakna ma siwallah, selain daripada Allah. Segala sesuatu itu, langit, bumi, manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, lain-lain lagi, sama ada di langit maupun di bumi, semuanya yang dinamakan makhluk, yang baru, yang ada mula. Dan setiap yang baru, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila disebut sesuatu yang baru, apa dia? Sesuatu yang pasti ada permulaan bagi penciptaannya. Bila disebut permulaan, apa makna permulaan? Maknanya dicipta. Bila mana dia dicipta, tak mungkinlah dia terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya, menjadikannya. Dan sudah barang tentulah yang menjadikannya itu adalah Allah. Sebagai contoh, kita manusia makhluk. Manusia itu makhluk, makhluk itu baharu. Mustahil manusia itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada pencipta, dan pasti Allah lah yang menciptakan kita. Sebab tu dia tengok dalam kitab kita, sebab itu tiada siapa yang dapat mencipta alam ini melainkan dia Allah. Tak boleh, tak dapat, tidak, pasti Allah Ta'ala. Sebab sekiranya Allah tak ada, maka sudah pasti manusia dan semua makhluk lain itu tak ada. Sedangkan apa yang dapat dilihat di mata kasar kita sendiri semua ni, kita tilik pada diri kita sendiri. Tengok pada diri kita. Kenapa para hukama, kenapa para ulama kata, kata orang bijak pandai, siapa nak kenal Tuhan dia? Siapa nak kenal Tuhan? Siapa yang kenal dirinya? Mohon maaf, siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhan dia. Sebab apa? Tilik tengok kepada diri kita sendiri. Penciptaan kita yang begitu kompleks ini pasti tidak berhenti dengan sendirinya. Akal kita sendiri tidak boleh terima Tuhan itu tiada. Sebab yang terbentang luas ini menjadi dalil bagi kita meyakini bahawa Allah Ta'ala itu wujud. Baik. Lepas tu ulama sebut begini untuk kita lebih memahami. Kalau makhluk ini tak sekiranya, sebenarnya pasti tidak. Sekiranya tidak ada pencipta, akan berlaku dua benda yang mustahil. Apa dia? Dua perkara yang mustahil. Yang pertama disebut oleh para ulama, akan terjadi salah satu daripada dua perkara mustahil. Nombor satu, makhluk tu yang jadi pencipta. Jika makhluk tu jadi pencipta, nampaknya ada dua pencipta. Makhluk itu sendiri, pencipta yang menciptakannya. Tak munasabah. Dia sendiri dan juga ada yang lain yang mencipta. Jadi ulama sebut mustahil perkara ini berlaku. Cuba rujuk di dalam Al-Quran, nanti kita akan masuk di dalam bab wahdaniyah. Dalam bab sifat Allah yang wajib, iaitu wahdaniyah, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, iaitu pada surah Al-Anbiya ayat 22, Allah berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illa Allahu la fasadata." Sekiranya ada Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah di langit maupun di bumi. Maknanya di langit maupun di bumi itu makna penguasaan di langit dan juga di bumi. Ada lain-lain Tuhan. Apa dia? La fasadata. Sekiranya ada Tuhan selain daripada Allah, penguasaannya di langit maupun di bumi, nescaya apa? Rosak binasalah kedua-duanya, langit dan juga bumi. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Jadi mustahil makhluk itu terjadi dengan sendiri, sebab dia pula jadi pencipta. Dan dia pula pencipta, ada yang menciptakannya pula. Ada dua, mustahil. Yang kedua ulama sebut menurut dari akli, iaitu bertukar menjadi mukhassis. Makhluk itu pula jadi mukhassis. Sedangkan makhluk ni, mukhassisnya apa? Bahasa Melayu dia penentu, pencipta. Sedangkan kita ni makhluk adalah antara dua, iaitu boleh jadi ada dengan boleh jadi tiada. Tidak boleh kita menentukan, sebab Allah Ta'ala yang menentu. Yang ni kita akan belajar dalam bab iradah pula nanti. Allah
wujud kidam bapa sampai apa? Qudrah, iradah. Nanti kita bahas kat situ. Jadi kita manusia tidak boleh menjadikan dan tidak boleh mengadakan dan meniadakan diri kita sendiri. Boleh kita tentu apa-apa nak lahir, nak mati, nak apa. Tak boleh pada hakikatnya. Nak berhenti sekali atas kena berhenti, ya kena berhenti lah. Itu pada hakikatnya daripada Allah Ta'ala belaka semua. Jadi Allah Ta'ala yang hakikatnya mukhassis, yang menentu, yang maha mencipta. Jadi begitu disebutkan ya. Yang menjadikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad begitu. Jadi dalam erti kata lain, mustahillah makhluk itu jadi dengan sendirinya menurut akal yang waras. Kerana apa? Yang pertama dia jadi pencipta. Habis dia siapa cipta? Sebelum tu macam mana? Sebelum dia dicipta siapa yang cipta? Nampak tak? Kan mustahil. Dan yang kedua dia yang menjadi penentu. Sedangkan kedua dia pun tidak. Bila kita belajar sifat 20 ni, kita makin jelas sebenarnya ya, bahawa Tuhan itu Tuhan, makhluk itu makhluk. Apa dia? Tuhan itu Tuhan. Allah, nama yang paling agung bagi Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan, kita dah sebut. Yakin jelas kan? Yang memiliki, yang mempunyai segala sifat kesempurnaan. Dan maha suci Tuhan itu daripada sebarang sifat kekurangan. Ini kita kena faham. Baik. Jadi disebutkan dengan adanya Allah, kata pengarang, maka terjadilah alam semesta ini. Bukan kerana jadi sendiri, Big Bang Theory dan sebagainya. Habis sebelum Big Bang Theory itu apa pula? Nampak? Jadi tidak munasabah kalau ada orang mengatakan manusia makhluk alam ini terjadi dengan sendiri. Apatah lagi kalau dia beriktikad alam ini qidam ataupun sedia ada dengan Allah. Boleh jadi kafir kerana alam ini adalah apa dia? Yang dicipta oleh Allah Ta'ala, yang selain daripada Allah Ta'ala. Itu menurut dalil akli. Sebab tu ulama sebutkan, kalau tak sebut dalil nakli pun, apa dalil nakli? Yang daripada wahyu. Wahyu maknanya daripada Al-Quran dan hadis. Jadi ulama sebutkan kalau tak letak dalil nakli untuk kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun, dalil akli sudah memadai, sudah mencukupi. Subhanallah. Sebab apa? Akal kita sendiri boleh berfikir bahawa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalil naqal. Bila sebut naqal, Al-Quran dan juga hadis, yakni wahyu daripada Allah Ta'ala. Jadi untuk yang mencatat ya, selain daripada ayat Al-Quran yang kita tengok di dalam kitab kita ni, surah Ibrahim ayat 32 hingga ayat 34, sebenarnya secara umum ada 2,700 berapa? 2,700 nama Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran yang menjadi dalil nakli umum, iaitu Allah itu wujud. Berapa dalam Al-Quran? Ada 2,700 nama Allah di dalam Al-Quran sebagai dalil umum Allah Ta'ala itu wujud. Antara ayatnya, ayat kita dalam kitab kita ni, dalam kitab ni, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Ibrahim, surah Ibrahim ayat 32-34. Mari kita tengok sama-sama mana ni. Artinya Allah Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air daripada langit. Bila sebut langit dan bumi, kenapa selalu digandingkan?
buat catatan, iaitu bumi dan langit saling berkait, ya. Bumi dan langit saling berhubungan, saling berhubungan, berkait. Satu tak ditinggalkan, langit bumi dalam Al-Quran selalu sebut. Cuma kalau kita tengok dalam Al-Quran selalu sebut as-samawat wal ard, selalu disebut tentang langit, iaitu dengan lafaz jamak, lafaz plural. Manakala bila disebut tentang bumi disebut dengan lafaz singular, ya, mufrad. Maka ulama bahas kenapa sedemikian. Kerana tiap tingkatan daripada langit memberi manfaat dan kelebihannya, manakala untuk bumi selapih, bawah lagi itu dah ni lah. Kita pun kalau belajar geografi kan, dekat tengah-tengah bumi api semata. Jadi selapis nak tanam apa-apa ke gali-galian dan sebagainya, biasa selapih. Jadi begitu. Kemudian disebut apa-apa yang fa'akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, dan menurunkan air daripada langit, maka dikeluarkan dengan sebab air itu buah-buahan yang menjadi rezeki kepada kamu. Masya Allah. Kalau orang yang belajar tauhid, ya tuan-tuan dan puan, minta maaf kalau kita sebutkan, dia makan buah pun dia ingat Allah Ta'ala. Ni ayat Quran ni kan? Aku ada duit lah, aku boleh beli musang king tau. Atuk kepada musang king pun boleh. Bukan. Hakikatnya apa dia? Allah Ta'ala yang dengan berkat turunnya hujan, suburnya tanah, buah-buahan pokok-pokok boleh berkembang biak, membesar, menghasilkan. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Nampak tak? Kita, subhanallah, cuba kita cubalah dalam kehidupan kita, ya. Memang sebenarnya semuanya hakikat daripada kehidupan kita ni berkait dengan agama. Jadi kalau kita faham ni, kiri kanan depan belakang atas bawah kita, kehidupan kita ni dia kait lah. Dia tidak lari. Dan dia, yakni Allah Ta'ala, yang memudahkan bahtera berlayar di laut dengan kehendaknya bagimu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita lihat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, bagaimana kapal yang besar itu boleh terapung. Ya, kita belajar fizik, kita belajar dalam sains sebagainya, apa perbahasan dia. Tetapi hakikat yang menjadikan, yang memberi bekas kesan adalah Allah, bukan begitu? Kita tengok Allah Ta'ala sebut, dan dia, yakni Allah telah memudahkan bahtera, yakni kapal-kapal berlayar di laut dengan kehendaknya bagimu. Bagaimana Allah Ta'ala menjadikan kapal itu terapung, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala? Bahtera yang pertama yang dibuatkan, bahtera Nabi Nuh alaihi salam, ya, tak tenggelam, ya, ketika ada peristiwa banjir besar. Sebab tu Nabi Nuh digelar sebagai Abul Bashar Thani, bapa manusia yang kedua. Bapa manusia yang pertama Nabi Adam, bapa kita semua. Bapa manusia yang kedua Nabi Nuh, yang selamat di dalam bahtera Nabi Nuh. Itulah keturunan yang tinggal. Hak lain apa semua habis pupus. Jadi begitu. Kita tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat kisah kapal Titanic, ingat tak? Bagaimana dia punya pencipta, dia kata Tuhan pun tak boleh tenggelamkan kapal ni. Orang tak percaya Tuhan, jangan macam tu. Orang tak percaya Tuhan kan? Dia tak percaya Tuhan. Dia kata Tuhan pun tak boleh tenggelamkan kapal ini. Okay. Macam mana? Langgar apa? Langgar sikit ke banyak? Sikit. Kan? Yang apa, survivor kan? Kita tak ceritalah cerita filem tu, cerita hak betul lah kan. Jadi yang langgar iceberg tu, dia langgar sikit, kebocorannya sedikit, tapi kesan dia sampai sekarang tak boleh angkat lagi kapal tu. Jangan sombong kan. Kita hidup kat dunia ni tak boleh sombong. Bila dia cakap macam tu, sebab ciptaan dia hebat. Dia tak berfikir ciptaan tu siapa yang otaknya, akalnya, tangan dia yang tulis, design
Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia yang Allah Ta'ala yang memudahkan bagimu matahari dan bulan yang terus beredar. La ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan bayangkan, kapal yang beredar, matahari dan bulan yang beredar ini, itulah yang disebutkan kejadian siang dan malam, dan sebut dan seterusnya. Dan dia yang Allah telah memudahkan bagimu malam dan juga siang. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala yang jadikan berlaku. Tadi kita siang, saat ini malam. Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan ya, peredaran matahari, peredaran bulan, peredaran bumi ini semua daripada orbitnya memang ada disebut di dalam Al-Quran. Sebab itu peredaran tahun itu, tahun Syamsiah, tahun Qamariyah, dikira melalui peredaran tersebut. Itu menunjukkan kekuasaan Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Matahari tiap-tiap hari nak terbit, sujud pada Allah Ta'ala. Kemudian ini disebut dalam tafsir surah Yasin yang disebut secara detail. Setiap hari without fail, tanpa gagal, minta izin kepada Allah untuk terbit. Namun sebelum tibanya kiamat, maka matahari nak terbit daripada pihak apa dia? Timur. Kata-katalah di timur, di barat, kata contoh timur barat. Jadi dia nak terbit daripada timur, tidak dapat terbit, Allah tak izin. Allah tahan, maknanya Allah tak izin. Hari pertama, hari kedua hingga hari ketiga, barulah Allah Ta'ala perintah untuk dia terbit di mana tempat dia terbenam, untuk terbit pada pihak barat. Bila dia terbit pada pihak barat sampai ke istiwa, kemudian diturun balik. Di sinilah sebelum ni dikatakan, kalau mana seorang tu belum bertaubat lagi, orang Islam belum bertaubat, taubat dia tidak diterima lagi oleh Allah. Ataupun dia nak masuk Islam, lepas kejadian itu kan 3 hari ini kejadian ni, kalau ada orang dia tahu, man alima, man jahilan jahil. Barang siapa yang tahu dia tahu, barang siapa tak tahu dia tak tahu. Percayalah, kalau wujud lagi masjid Al-Mujahidin ni, orang yang reti hari pertama kan gelap. Allah alam lah, mungkin kita dah tak ada dah masa tu. Bila tak tahu. Bila benda ghaibiyat, benda yang hanya Allah sahaja yang tahu. Tapi waktu itu, sekiranya ada lagi orang yang tahu, pasal pun tak terbit fajar lagi. Tak terbit fajar lagi. Tapi orang yang dah tahu dah nampak tanda. Akan ada dekat masjid-masjid, dekat surau-surau, musola-musola, orang yang akan duduk takut kepada Allah dekat berlakunya kiamat. Tapi ramai juga yang tak rasa apa-apa. Pertama, hari kedua, hari ketiga. Di situ peredaran matahari dan juga bulan siang dan malam, kekuasaan Allah Ta'ala berlaku. Ketika itu, bila dah terbit pada pihak barat, sudah tidak diterima taubat. Orang yang Islam yang berdosa, orang yang kafir nak masuk Islam, dan Allah wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah Ta'ala yang memberikan apa yang kamu pohon. Itu yang Allah Ta'ala berikan. Dan sekiranya kamu, di sini kita kena tengok, dan sekiranya kamu cuba menghitung nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan, nescaya tidak terhitung olehmu, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari. Allah Ta'ala sebut beritahu kita dalam Al-Quran. Ini sebagai salah satu daripada banyak dalil naqli di dalam Al-Quran bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud. Baik, ayat yang ini boleh kita ambil dan juga ada lagi namanya lagi sebelum adan bila sebut bab wujud ini, pembahagiannya ulama berikan kepada 3. Oleh yang mencatat silakan. Yang pertama, wujud yang disebut sebagai hakiki. Nombor 2, wujud yang majazi. Nombor 3, wujud yang aradi. Baik. Bila sebut wujud yang hakiki, bahasa Melayunya nak faham senang, ada wujud ada yang sebenar-benar ada.
wujud yang sebenar-benar wujud. Wujud yang sebenar-benar wujud hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Ta'ala semata-mata. Tak ada hal lain. Kerana kewujudan Allah yang hakiki, kewujudan Allah Ta'ala yang zati ini, yang wajib wujud, wajib ada ini, kewujudan Allah tiada mula bagi kewujudannya, tiada pengakhiran bagi kewujudannya. Itu yang pertama, ciri. Ciri yang kedua ataupun jenis yang kedua bagi wujud adalah untuk makhluk. Kedua-dua ni makhluk, sama ada majazi ataupun aradi. Wujud yang majazi yang bukan sebenar-benar, bukan hak sebenar-benar, kerana kewujudannya ada permulaan bagi kewujudan dan juga ada pengakhiran bagi kewujudan. Maknanya yang tidak bersifat dengan khidam, yang tidak bersifat dengan baqa, yang ni untuk siapa? Yang ni untuk makhluk, semua makhluk, termasuk kita. Kewujudan kita ada mula dan ada akhir. Nampak? Semua makhluk. Tapi ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Ada di dalam bab ataupun jenis wujud yang aradi, ada external factor di situ. Kewujudan dia ada faktor luar. Yang ni apa dia? Kewujudan dia ada mula bagi kewujudan. Maknanya dia dicipta. Tak ada yang tak ada mula melainkan Allah sahaja. Hanya Allah Ta'ala semata-mata. Yang ni kewujudan ni ada mula, tetapi tiada pengakhiran. Apa maksud tak ada pengakhiran? Dia tidak binasa. Apa maksud dia tidak binasa? Adakah sama dengan Allah? Sudah barang tentu tidak. Maksud tidak binasa, Allah yang kekalkannya. Allah yang kekalkannya. Dengan sifat kudrah, sifat iradah Allah, Allah yang kekalkannya. Siapa ataupun apa yang 10 ataupun perkara yang Allah kekalkan ni, dia ada mula, tetapi dia tidak binasa. Ada 10 perkara, iaitu yang pertama kalau kita boleh ingat, nombor 1, syurga kekal tapi ada mula. Neraka kekal tetapi dia ada mula. Lagi arash, kursi, lauh mahfuz, qalam, pena yang menulis takdir dan sebagainya. Itu dah 6. Nombor 7, ruh pun kekal, tetapi ada mula. Nombor 8, jasad para nabi rasul kekal. Nombor 9, jasad para syuhada yang mati syahid dunia akhirat. Dan yang kelima, tulang ajuz zanam, tulang yang mana ada pada tulang kita punya, apa kita sebut ni bahasa Melayu dia, tulang tongkeng kita tu. Kalau bahasa biologi disebut coccyx, cervix, thorax, lumbar, sacrum, coccyx kat bawah tu. Di dalam tulang coccyx, tulang tongking tu ada satu biji tulang yang lembut, gel-like, yang sebesar biji sawi, yang dia ibarat blueprint kita, yang takkan hancur sama sekali. Kalau tubuh semua tu hancur, hak tu yang tidak hancur. Maka nanti bila tiupan sangkakala yang kedua akan turunnya hujan hayat, maka kita semua bakalan dibangkitkan. Hujan tersebut meresap ke tanah dan kena kepada tulang ajuz zanab tu, jadi semula transform kita menjadi manusia semula. Roh dan jasad kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ini kita kena yakin. Tuan perasan tak? Orang yang tak percaya Allah, tak percaya kepada Rasulullah, tak percaya kepada hari akhirat, ke mana nak pergi? Mereka akan jumpa Allah tak juga? Mereka akan menghadap Allah Ta'ala tak juga? Pasti. Lepas tu kita kena betul-betul bersyukur kepada Allah ni. Kita ni dapat iman dan Islam ini, dan kita nak pupuk, nak semai, nak tambahkan lagi. Sudah barang tentu tidak dapat tidak. Kita kena belajar. Kita kena duduk dan kita kena belajar. Dan kita kena mendalami dan memahami, kerana ini yang akan jadi bekal kita nanti. Perjalanan kita masih jauh. Kita ni ibarat apa dia? Musafir yang mana singgah di satu tempat saja. Sat-sat lagi kita kena berjalan ke barzakh, berjalan ke mahsyar, perjalanan ke mizan lagi, kemudian sirat lagi. Bukannya sekejap masa tu. Jadi apa salah kita ambil sedikit masa kita yang tak seberapa lama ni, bekal kita untuk kita menghadap Allah Ta'ala dan menjadi umat baginda Nabi SAW yang dibanggakan. Ini bulan Maulid Nabi SAW, bulan kelahiran baginda Nabi SAW. Nabi membawa tauhid, Nabi membawa akidah, Nabi juga membawa syariat.
Nabi membawa adab dan akhlak. Ketiga-tiga elemen ni jangan kita tinggalkan sama sekali dalam aspek kehidupan kita. Jangan kita lupa dan juga lalai. Saya ingatkan diri saya sendiri sebenarnya, khusus umumnya juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala. Tanda kita cinta kepada Allah, kita ikut Rasulullah SAW. Bulan ini kita pupuk semai kerana berkat kelahiran Nabi. Itulah peristiwa-peristiwa besar seperti nuzul Quran, Isra, Mi'raj, Lailatul Qadar. Semuanya berkat apa tuan-tuan? Berkat Nabi lahir. Nabi diutuskan sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita belajar ni semua yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diperturunkan kepada sahabat-sahabat Nabi, ahli keluarga Nabi, kemudian para tabi'in, para tabi'in, sampailah kepada guru-guru kita. Dan saya sekadar menyampaikan amanah untuk kita ada hubungan tali menali, rantai merantai sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jangan tinggalkan ilmu tauhid, tuan-tuan. Tuan-tuan kena banyak bersyukur kepada Allah ada seumpama pengajian ini, supaya apa dia, nanti di akhirat kelak, kalaulah penduduk kat sini, masalah contoh, tahu kepentingan apa yang kita belajar, ya. Kalau dah masuk kubur nak keluar balik, boleh tak nak keluar? Tak boleh. Jadi kita yang masih ada hayat di kandung badan, Allah beri kita taufik, jangan sia-siakan. Moga Allah kekalkan kita dalam keadaan begini, menjadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mati dalam husnul khatimah berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita bertemu lagi di kuliah yang akan datang. Cuma boleh tolong tanda, kita dah habis dalam bab wujud ini, kita akan masuk dalam bab qidam. Sifat qidam bagi Allah Ta'ala. Dengan izin Allah, pada kuliah yang akan datang kita akan masuk insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.